Kita difahamkan Jabatan Perhutanan akan mengadakan majlis penganugerahan ini secara lebih panjangnya. Prinsa, singkatan Prinsa adalah saintis muda alam semula jadi Puteri Rashidah. Jadi seperti yang kita maklumi, majlis penganugerahan Prinsa ini menjadi projek tahunan ya. Jabatan Perhutanan. Jadi kita ingin mengetahuilah sebagai maklumat latar untuk penonton kita sebagai mukadimah serba sedikit mengenai majlis penganugerahan yang akan diadakan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsa seperti yang tadi Serina beritahu ya, adalah singkatan mengenai yang bermaksud Anugerah Saintis Muda Alam Semula Jadi Puteri Rashidah, yang mana ia mula diperkenalkan pada tahun 1997, iaitu sempena sambutan Hari Perhutanan Sedunia pada masa itu. Dan sehingga sekarang Jabatan Perhutanan masih lagi mengekalkan dan meneruskan tradisi usaha untuk memberikan pelajar-pelajar kita dalam segi pendidikan, pengetahuan, pengalaman dan pendedahan yang istimewa ini, khusus untuk membagi pembelajaran kepada penuntut-penuntut kita di luar sana. Dan Prinsa ini juga telah berkembang seiras dengan masa, dan tahun ini seperti yang dimaksudkan tadi telah mencacah usia ke-16 tahun. Kalau anak remaja kita sudah berakal kan tu. Ani Prinsa pun semakin tahun semakin meningkat, projek-projek ya, makin matang. Dan anugerah saintis muda ini juga sangat istimewa dan berprestij, di mana ianya mempunyai penaung diraja, iaitu Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Hajar Rashidah Sa'datul Bolkiah, binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, yang mana nama anugerah Prinsa ini adalah berasal dan diambil bersempena dari nama Yang Teramat Mulia itu sendiri. Dan juga ini merupakan bagi tahun 2014, ia diadakan tahun yang ke-16 lah ya. Jadi bagi tahun ini pula, bila dan juga di mana ia akan diadakan dalam pelancaran Prinsa ini? InsyaAllah Prinsa ke-16 akan diadakan pada 23 Jamadil Akhir 1435 Hijrah, iaitu bersamaan dengan 23 April 2014 di dalam sesi petang hari Rabu, dan ianya akan diadakan di Grand Hall Indra Samudra Grand Hall Empire Hotel dan Country Club Jerudong. Baik, jadi pastinya ya, selain daripada mengetahui mengenai acara yang akan diadakan ini bila dan di mana, kita turut ingin mengetahui apa sebenarnya objektif dan manfaat yang boleh diperolehi oleh para pelajar yang turut serta dalam projek Prinsa ini, Puan. Okey, terima kasih. Jabatan Perhutanan telah merumuskan beberapa objektif bagi projek Prinsa ini dalam perspektif yang menjurus ke arah belia-belia ataupun penuntut-penuntut kita ini, supaya mereka akan sedar mengenai dengan pemeliharaan alam sekitar. Antara lain ialah ada beberapa objektif. Antara lain satu daripadanya ialah untuk meningkatkan kesedaran pelajar-pelajar ini supaya kita dapat menyamai rasa kecintaan. Cinta memang cinta, tapi ini rasa kecintaan terhadap alam sekitar dan hutan kita di negara ini. Selain daripada itu juga kita berhasrat untuk mencipta generasi sains muda yang akan menjadi tunjang atau tulang belakang golongan profesionalisme di negara ini, kerana ini yang kita tunggu-tunggukan. Profesional dalam bidang sains dan alam semula jadi. Kita juga berhasrat untuk melatih atau menggelembeng potensi penuntut atau mencungkil bakat-bakat mereka itu, supaya mereka tidak akan segan silu untuk menyampaikan membina keyakinan mereka, membina keyakinan dan juga potensi mereka sebagai saintis kita di masa akan dapat. Seperti yang kita ketahui pada masa ini, saintis ini kalau sangat tipis, tidak begitu ramai di negara Brunei Darussalam ini. Dan juga Prinsa juga diharapkan sebagai satu platform di mana penuntut ini tidak akan segan silu untuk mempelajari atau pergi ke hutan-hutan untuk mengetahui mengenai apa yang ada di luar sana. Dan jabatan juga berharap dengan mengikuti projek Prinsa ini, penuntut-penuntut
kita ini akan cekal dalam aspek teknikal. Selain daripada berkomputer, mereka juga akan berani untuk keluar sana mengetahui mengenai alam sekitar kita. Dalam matlamat jangka panjang juga seperti yang tadi diterangkan, kita di negara ini mahu menjana anak-anak muda kita supaya menjana kecemerlangan mereka, supaya mereka akan lebih tangkas untuk menerujui masa depan mereka. Manakala manfaat yang kita akan dapati dari penyertaan penuntut-penuntut dalam anugerah Princess ini ialah mereka akan dengan terlibatnya mereka secara langsung dengan projek berkaitan dengan sains ini, mereka akan dapat memberikan impak yang positif kepada negara. Kalau dulunya masa datuk nenek kita tidak ada mempunyai saintis, tapi di masa depan insya-Allah kita para saintis akan bertambah atau akan bermula minat menerujui bidang sains ini. Dan juga selain daripada itu, dengan mengikuti projek Princess ini, penuntut-penuntut ini akan mengikuti ekspedisi sains. Mereka akan keluar sana. Selain daripada duduk di bangku sekolah, mereka akan keluar didedahkan dengan kajian luar. Mereka akan keluar semasa lapangan atau semasa cuti sekolah. Dan juga dalam jangka panjang adalah kita menghasratkan agar kita akan dapat menghasilkan tenaga profesional. Saya akan mengulang tenaga profesional ini yang diperlukan oleh negara. Mereka ini akan menjadi roda, bukan roda-roda impian ya, roda untuk negara, untuk menjalani projek-projek ataupun yang seperti yang dihasratkan dalam wawasan 2035 negara. Selain daripada itu, dengan pengalaman mereka di luar sana membuat kajian mereka secara bersendirian, mereka akan dapat menggunakan pengalaman mereka ini dalam meningkatkan mereka punya pelajaran mereka. Selain daripada itu juga, ia juga berguna untuk masa depan mereka, di mana mereka akan insya-Allah akan menjadi para saintis, penyelidik, penulis. Ya, walaupun mereka penulis, tapi penulis dalam bidang sains. Pencipta, mereka akan boleh menjadi perunding, konsultan, di mana pada masa ini perunding konsultan kira-kira 90%-nya terdiri daripada luar negara. Nah, dengan adanya para pelajar ini belajar nanti, insya-Allah pakar perunding kita akan terdiri daripada warga negara kita sendiri. Dan dengan mereka belajar ini juga, mereka akan, because ibu bapa, kawan-kawan di sekolah yang akan mengikuti mereka ini, mereka akan dapat dengan pengetahuan mereka dan kepahaman mereka ini, mereka akan memberi lebih kepahaman kepada stakeholder kita, yang mana mereka akan faham kegunaan alam semula jadi dengan pemeliharaannya. Dan ini bagus juga diadakan ya setelah usianya 15 tahun yang lalu, berkuranganlah dari segi peratus untuk melahirkan saintis yang profesional lagi dan juga mengkaji serta dalam mempunyai saintis muda alam semula jadi untuk dilahirkanlah generasi daripada generasi ke generasi yang lainnya. Dan macam mana pula dengan cara-cara ataupun juga pemilihan finalis-finalis Princess ini dijalankan, dan juga mungkin ada ciri-ciri ataupun juga kriteria yang layak mereka ini menjadikan mereka sebagai salah seorang saintis muda alam semula jadi ini, Puan. Okey. Seperti lazimnya setiap tahun Jabatan Perhutanan akan mengundang ataupun mempelawar sekolah-sekolah untuk menghadapkan atau membentangkan kertas-kertas projek mereka, di mana cadangan projek ini akan dipilih oleh beberapa orang panel hakim. Dan kriteria yang diambil antaranya ialah satu, originality, keaslian projek itu, supaya projek itu tidak akan berulang-ulang pada setiap tahun. Yang kedua, complexity. Complexity bermaksud tahap cabaran projek itu sama ada susah atau senang bagi tahap umur dan kelas penuntut-penuntut itu. Yang ketiga, attainability, tempoh projek dalam masa yang singkat. Adakah projek yang dibentangkan itu akan boleh disiapkan pada masa yang ditetapkan? Mampu ataupun tidak. Ya.
Yang keempat ialah mengenai relevannya kepada negara, kegunaannya di masa akan depan. Yang keempat ialah mengenai reka bentuk penyelidikan dan metodologi. Bagaimana mereka akan mengendalikan projek ini nanti. Panel hakim juga akan melihat mengenai dengan literature review, sama ada ia ada relevan dengan projek yang diajukan nanti dan nilai saintifik itu. Selain daripada itu juga mengenai dengan keaslian aspek kajian itu nanti, dan ada lagi beberapa sudut penilaian yang lain lagi yang diambil kira. Baik. Jadi itu antara aspek-aspek yang diambil kira dalam pemilihan finalis-finalis untuk penerima anugerah Prinsa ini. Jadi ianya seperti yang Puan katakan akan dinilai oleh panel tertentu ya. Mungkin Puan Noralinda boleh kongsikan siapakah sebenarnya panel-panel hakim yang telah dilantik untuk membuat penilaian ini, macam mana weightage ataupun pemarkahan dibahagi-bahagikan menurut kategori tertentu, Puan? Okey. Panel-panel hakim yang dilantik adalah terdiri dari beberapa orang panel hakim, sama ada ia dari agensi kerajaan atau agensi swasta yang berkaliber, dan mereka mempunyai kepakarannya masing-masing juga. Antara daripada hakim-hakim yang terpilih adalah dari pegawai-pegawai kerajaan, iaitu daripada Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi, Pusat Inovasi dan Penyelidikan Biodiversity, dan dari Kementerian Pendidikan, terutama dari pensyarah-pensyarah kanan Universiti Brunei Darussalam. Selain daripada itu juga, panel hakim ini terdiri dari syarikat-syarikat dari pihak swasta, sektor swasta iaitu pertubuhan pekerjaan seperti syarikat Shell Petroleum Brunei, Beach Bunch yang terkenal pada masa ini, serta konsultan alam sekitar. Mereka ini dan juga tidak terkecuali pegawai-pegawai kanan dari Jabatan Perhutanan sendiri. Dan weightage bagi pemilihan itu adalah terbahagi kepada dua. Satu daripadanya ialah mengenai projek isi kandungan report, dan yang kedua ialah mengenai dengan oral presentation, di mana setiap report yang diadakan mempunyai ada 4 kriteria seperti yang saya nyatakan tadi, mengenai dengan relevannya, bagaimana mereka mengulas apa yang dibuat di lapangan, di field dengan scientific findings. Dari situlah kita dapat memastikan yang mana projek ini dibuat oleh penuntut itu sendiri. Kadang-kadang ada di dalam naluri masing-masing untuk mau menang saja. Jadinya mereka melibatkan orang lain seperti kumpulan lain. Jadinya dari cara mereka berfikir, penulisan dan juga oral itu akan menampakkan perbezaan. Betul. Baiklah, Huda, kita masih lagi bercakap mengenai dalam wawancara kita mengenai dengan Majlis Penganugerahan Perinsa 16 bagi tahun kali ke-16 bagi tahun 2014 ini diadakan, dan juga mungkin melibatkan bersama dengan pelajar-pelajar ya. Jadinya adakah bagi mereka yang terpilih, adakah sudah dimaklumkan ataupun belum nih, Puan? Mengenai siapa yang akan menang itu nanti, bagi saya sebagai ketua hakim Prinsa, saya menganggap semua penuntut ini menang. Mereka sendiri telah membuat, telah dilihat secara mendalam apa yang dibuat semasa lapangan. Jadinya pengumuman insya-Allah akan diadakan pada hari Rabu ini nanti. Jadi calon-calon yang sekolah yang terpilih adakah belum dapat kita kongsikan ataupun macam mana? Finalis-finalisnya. Finalis-finalisnya boleh dikongsikan. Itu terdiri untuk makluman juga, pada tahun ini sebanyak 23 buah projek telah diajukan. Dan dari 23 ini hanya 5 projek saja terpilih. Iaitu projek yang dari sekolah Chonghua Middle School Bandar Seri Begawan, Sekolah Menengah Saidina Hassan, Sekolah Menengah Pinggiran Anak Puteri Haja Masna, Sekolah Menengah Rimba 2 dan Sekolah Menengah Seri Mulia Serjana. InsyaAllah pada 23 hari bulan ini nanti persaingan akan
diadakan di antara kelima-lima buah sekolah ini nanti. Ya, nampaknya ada sambutan yang sangat baik, 23 penyertaan, 5 di senarai pendek sebagai finalisnya. Ya. Jadi macam mana dengan atur cara pada hari Rabu ini nanti? Okey. Atur cara majlis tersebut akan dimulakan pada sebaik saja keberangkatan tetamu kehormat diraja kita iaitu Penaung Prinsa pada jam 2.15 petang. Acara ini akan diadakan di Indra Samudra Grand Hall, Empire Hotel dan Country Club. Ia akan dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah beramai-ramai. Selepas itu ialah sambah alu-aluan dari pengurusi jawatan kuasa pandu majlis penganugerahan Peringkat 16 iaitu Yang Berhormat Menteri Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama. Atur cara seterusnya ialah pembentangan projek-projek kajian dari kelima-lima buah finalis tadi, dan selepas pembentangan itu ialah tayangan video dokumentari khas mengenai dengan Prinsa. Setiap tahun memang ada video video kopratnya lah. Ya. Selepas itu inilah di mana akan terjadinya pengumuman anugerah Prinsa 16 nanti. Yeah. Akhir sekali acara ini akan ditutup dengan saya terlupa. Sebelum itu, selepas pengumuman nanti cara akan menyaksikan mini pameran yang dikeluarkan oleh panelis-panelis itu tadi. Dan ini banyak melibatkan acara-acara yang mengambil tempat dan juga diselajurkan dengan sisi pembentangan dan juga pengumuman bagi pemenang-pemenangnya. Jadinya pun kita pun tidak mengetahui juga mungkin apakah imbalan bagi pemenang-pemenang yang akan mereka terima sebagai hadiah kepada pemenang-pemenang itu nanti, Puan. Alhamdulillah, bagi projek Prinsa ini kita selain daripada dari kerajaan, ia juga disponsor oleh Brunei Shell Petroleum dan ditaja juga disupport oleh HSBC Brunei. Dan di samping hadiah-hadiah samping itu, setiap kumpulan akan menerima trofi iringan sekolah dan juga perseorangan, sijil dan sebuah komputer riba. Dan di samping hadiah-hadiah tersebut, juara akan menerima hadiah utama berupa piala rebutan, wang tunai berjumlah RM4,000. Tempat kedua memperolehi wang tunai sejumlah RM3,000. Yeah. Tempat ketiga RM2,000 dan tempat keempat kelima memperolehi wang tunai sejumlah RM1,000. Alhamdulillah. Baik. Jadi lumayan juga untuk para pelajar menerima imbuhan bukan sahaja setakat piala tetapi juga wang tunai, insya-Allah. Jadi sebelum kita mengakhiri, mungkin kita ada kurang seminit saja ni, Puan. Secara ringkasnya, Puan, dalam mengenai dengan pesanan sebagai akhirnya, Puan. Okey, pesanan saya kepada penuntut-penuntut di luar sana dan juga sekolah-sekolah supaya mereka akan dapat mengajukan projek-projek yang lebih mencabar lagi di masa akan datang, dan saya mengucapkan tahniah kepada penuntut-penuntut yang akan mengetahui resultnya nanti pada hari Rabu ini. Dan itu saya ucapkan ribuan terima kasih. Terima kasih kembali.